Okey, apa khabar semua? Saya Cikgu Mia. Hari ini kita tengok bab 3, contoh 11, muka surat 62 dalam buku teks anda. Okey, mengenai hartanah. Apa itu hartanah dan pulangan pelaburan? Apa yang keuntungan yang anda dapat daripada pelaburan atas hartanah? Okey, hartanah termasuk tanah. Kalau anda beli ibu bapa kamu beli tanah, dia boleh dapat pulangan, keuntungan kalau dia sewa tanah itu kepada orang, atau keuntungan modal. Keuntungan modal bermaksud lepas dia beli, katakan masa dia beli 1 juta dan dia jual 2 juta, maka dia untung 1 juta apabila dia jual. Itu panggil keuntungan modal. Okey, hartanah juga termasuk rumah. Okey, hartanah ialah properti yang termasuk rumah. Apa pulangan yang mungkin diperolehi? Sewa. Kalau rumah sewa kepada orang, boleh dapat keuntungan. Atau keuntungan modal ialah semasa anda jual rumah itu, anda dapat harga yang lebih tinggi daripada apabila kamu beli, maka anda akan dapat keuntungan modal. Lot commercial bermaksud ialah kedai-kedai pun boleh dapat keuntungan pulangan melalui sewa, sebab kedai kita boleh sewa kepada orang lain. Dan keuntungan modal juga sama, apabila anda jual dan anda dapat duit yang lebih tinggi daripada masa kamu beli, maka anda akan memperolehi keuntungan modal. So semua ini adalah jenis-jenis hartanah. Okey, tengok contoh 11. Encik Yusof membeli 1 lot kedai dengan harga, so ini yang dia laburkan, dia invest. Pelaburan dia 600,000 pada 1 Januari 2017 dibangi. Beliau telah membayar 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut, iaitu sebanyak 60,000. 10% daripada harga asal, iaitu 600,000. Okey, dia sudah bayar. Selalunya kita perlu bayar sedikit dulu baru boleh ambil rumah itu. Ini panggil deposit. Anda perlu macam you book itu rumah atau kedai, dia bayar 10% deposit. Okey, iaitu dia sudah bayar 60,000. Lot kedai tersebut disewakan. Dia beli saja, dia sudah start sewa. Dan sampai 2026, dia beli masa 2017, dan pada tahun 2026 dia menjual kedai itu dengan harga 1.3 juta. Okey, jumlah pinjaman, dan lepas begitu banyak tahun dia jual rumah itu. Masa beli 600,000, dia jual 1.3 juta. Jumlah pinjaman masih berhutang kepada bank berjumlah ini. Tetapi dia belum dia ambil loan, pinjaman daripada bank, sebab dia tak cukup. Dia hanya bayar 60,000. Bermaksud yang lain itu dia pinjam dari bank. Dia pinjam dari bank. Dia tak cukup 600,000, dia hanya bayar 10%. So 90% itu dia pinjam dari bank. So selepas begitu banyak tahun, dia masih hutang bank. Masih hutang bank 486,000. Manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah ini. Okey, ansuran bulanan. Kalau anda pinjam duit daripada bank, anda mesti tiap-tiap bulan bayar kepada bank. Okey, Encik Yusof sudah bayar dalam begitu lama, begitu banyak tahun, dia sudah bayar 450,000. Okey, charge lain yang terlibat dalam urusan jual beli. Okey, apabila kita jual dan beli rumah, kita kena melibatkan pihak guaman, lawyer, kena bayar lawyer fees. Okey, untuk buat semua documentation yang sah untuk jual beli. Lawyer fees, kos guaman itu selalu tak murah, 15,000. Okey,
Lepas tu kena bayar duty stamp. Duty stamp ialah cukai yang dikenakan atas dokumen atau surat yang mempunyai kesan perundangan komersial atau kewangan seperti di bawah jadual pertama Akta Stamp 1949. So ini ialah itu peraturan lah yang mesti semasa jual beli, kita punya dokumen semua itu akan dokumen dan surat semua itu ada dapat pengesahan daripada pihak berkuasa. Okay, so kita bayar 15,000. Ini pun perbelanjaan lah. Lawyer fees pun perbelanjaan, duty stamp pun perbelanjaan, dan commission agent. Okay, kalau kita nak jual beli rumah, kita selalu kena cari melalui agent. Sebab agent mereka tahu siapa yang nak beli rumah, siapa yang nak sewa rumah. Okay, so melalui agent. Tetapi apabila kita melalui agent, kalau kita berjaya menjual hartanah kita, kita kena bayar commission kepada mereka. Okay, duit lah, macam upah untuk mereka tolong kita jual hartanah kita. So ini pun perbelanjaan. Semua ini adalah perbelanjaan yang kena dibayar. Okay, jumlah sewa yang diperoleh sepanjang pegangan lot kedai tersebut ialah 200,000. Okay, dia dah beli rumah kedai saja, dia terus sewa. So untuk begitu lama dia punya sewa yang dia kutip 200,000. Okay, hitung pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan yang diperoleh oleh Encik Yusof. Okay, berapa peratusan yang dia untung pulangan dia atas pelaburan ini dia laburkan atas satu kedai lah. Okay, so jumlah sewa, ini keuntungan lah. Sewa mesti merupakan keuntungan. Sewa kedai dia dapat 200,000. Okay, apa keuntungan modal? Keuntungan modal ialah apabila dia jual dengan 1.3 juta ringgit. Untuk kira keuntungan, kamu mesti tolak semua perbelanjaan atau hutang. Dia kena tolak hutang, sebab hutang bank ini kena bayar balik kepada bank dulu. Then dia masa dia beli kedai ini, dia telah bayar 60,000 juga. Ini yang duit yang telah keluar. Ini duit yang kena keluar, hutang bank kena bayar balik bank 400. Selesaikan dengan hutang dengan bank dulu. And then ini 60,000 ialah deposit yang dia telah bayar semasa dia beli kedai. Ini kena bayar kepada lawyer. Ini kena bayar untuk duty stamp, itu dokumen punya. Okay, dan ini untuk agent 13,000 sebab dia tolong jualkan kedai itu. Dan kita juga kena tolak itu perbelanjaan ansuran bulanan. Ini duit yang telah keluar juga. Setiap bulan dia sudah keluar duit sampai begitu banyak tahun, setiap bulan, dan semua campur dia sudah bayar ansuran kepada bank sebanyak 450,000. Okey, harga jual 1.3 juta, tolak semua perbelanjaan dan hutang, tinggal dia untung 256,000. So jumlah pulangan keuntungan yang dia dapat ialah daripada sewa dan daripada ini, atas ini keuntungan modal. Lepas tolak semua hutang, semua perbelanjaan, dia masih untung 256,000. So campur semua ini adalah jumlah duit yang dia dapat. Yang dia dapat, pulangan yang dia dapat ialah 456,000. So untuk cari nilai pulangan bermaksud cari peratus keuntungan. Nilai pulangan bermaksud di sini ialah peratus keuntungan yang dia dapat. So kalau nak kira peratus keuntungan, ambil keuntungan dia, ini jumlah keuntungan dia, jumlah pulangan dia daripada asal punya duit yang dia
Itu harga asal kedai itu. Paling awal punya kedai asal itu memang dia beli dengan 600,000. Darab 100% sebab kita nak cari peratusan. Darab 100%. Jawapan ada peratus. Dan kita tekan kalkulator, kita dapat 76%. Okey.